Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan 8 akan membentangkan video bertajuk Masalah Perapatan Kanak-kanak. Jadi, sebelum memulakan pembentangan video ini, saya akan memperkenalkan dahulu ahli-ahli atau rakan-rakan saya yang lain. Nama saya Norsyanim binti Janinuddin. Rakan-rakan saya yang lain ialah Sizrin Isma binti Kapisin, Norsakila Along, Priscilla Duni, Petronila Philip, dan Muhammad Syazwan. Dan sekarang kita akan beralih ke bahagian pengenalan. Dalam pengenalan ini, perapatan merupakan satu bentuk hubungan di mana kasih sayang yang berpanjangan dan kekal sehingga akhir hayat terhadap seseorang. Dan perapatan juga berfungsi untuk memberi rasa selamat, seronok, dan keselesaan kepada seseorang dalam sesuatu perhubungan dengan individu lain. Dan untuk pengetahuan juga, perapatan akan mula terbentuk sejak lahir. Interaksi dan perapatan antara ibu bapa dan kanak-kanak akan memberi impak yang besar dari segi perkembangan emosi kanak-kanak. Namun, pada masa kini kita dapat lihat bahwa perapatan antara ibu bapa dan kanak-kanak semakin berlaku atas masalah-masalah yang tertentu. Jadi, tanpa membuang masa, sekarang saya akan beralih ke bahagian masalah-masalah berlakunya perapatan keluarga. Terusnya adalah ibu bapa yang tidak mementingkan nilai kasih sayang dalam keluarga. Hal sedemikian berlaku karena sikap ibu bapa yang lebih mementingkan pekerjaan berbanding dengan anak-anak. Walaupun sekarang musim COVID-19 dan hanya bekerja dari rumah, namun hal sedemikian seperti kesibukan bekerja masih berlaku karena ibu bapa lebih banyak duduk di hadapan komputer riba berbanding bersama sekeluarga untuk meluangkan masa bersama. Ini akan menyebabkan masa sepatutnya diluangkan bersama akan terabai, sekaligus akan meregangkan lagi hubungan di antara anak-anak dan ibu bapa. Jika hal ini berlaku, anak-anak akan menjadi dedaun gugur yang hilang derajat dan maruah. Mereka perlu mengenali kepribadian ibu bapa mereka, keikhlasan mereka, aspirasi mereka, cita-cita mereka, dan sebagainya. Kaidah untuk menyelesaikan hal ini adalah ibu bapa harus bijak dalam mengurus masa antara bekerja dan bersama anak-anak. Sekiranya ibu bapa sangat sibuk, tetapi mesti meluangkan masa bersama anak-anak, dan ini akan menyebabkan anak-anak merasa lebih bahagia dan rasa mereka diambil berat oleh ibu bapa mereka. Cadangan untuk menyelesaikan masalah ini adalah memperbanyakkan rancangan iklan atau di media sosial mengenai hubungan erat dalam kekeluargaan. Itu adalah kunci utama keluarga bahagia. Selain itu, pihak yang tertentu harus turun padang untuk membincangkan hal ini dengan mewajibkan ibu bapa untuk datang ke ceramah yang dijalankan di sekolah atau mana-mana kawasan yang terdekat. Sekian. Saya Sizrin Isma binti Kapisin akan menerangkan tentang masalah perapatan keluarga yang seterusnya, yaitu ibu bapa yang bertindak panas ketika kanak-kanak membuat kesalahan. Ibu bapa yang menjadi role model negatif kepada kanak-kanak memberikan impak yang sangat besar kepada kanak-kanak mereka. Apabila ibu bapa menunjukkan sifat yang negatif kepada kanak-kanak, mereka akan meniru perbuatan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka, sehingga tingkah laku kanak-kanak terhadap ibu bapa berubah seperti sukar untuk mendengar nasihat daripada ibu bapa mereka sendiri maupun dari orang lain. Setiap perkara yang dilakukan oleh ibu bapa, seperti bapa borek anak rintik, akan ditiru oleh kanak-kanak mereka, baik atau tidak, positif ataupun tidak. Seterusnya adalah langkah untuk menyelesaikan masalah perapatan keluarga, yaitu menjadi role model yang baik terhadap kanak-kanak. Sebagai ahli keluarga ataupun ketua keluarga perlu memberikan teladan yang baik
seperti orang dewasa yang menunjukkan sifat yang baik kepada orang muda, terutamanya yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, serta yang sudah bercucu cicit. Hal ini karena untuk menunjukkan sifat yang baik kepada anak-anak bagi kanak-kanak, agar tingkah laku kanak-kanak pada masa hadapan akan lebih sopan terhadap orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Hal ini karena untuk menggalakkan mereka meniru sifat yang positif daripada orang yang lebih dewasa daripada mereka. Ahli keluarga perlulah menunjukkan sifat mereka yang baik terhadap anak-anak. Contohnya, ketika ibu bapak bercerita dengan anak-anak mereka, perlulah mempunyai komunikasi yang baik seperti sopan dan mempunyai tutur kata yang baik terhadap kanak-kanak. Apabila ibu bapa bersikap seperti itu, secara semula jadi kanak-kanak akan melayan orang lain dengan cara seperti mana yang dilakukan oleh ibu bapa mereka sendiri. Seterusnya adalah cadangan untuk mengatasi masalah perapatan keluarga, yaitu membuat aktiviti bersama keluarga. Apabila membuat aktiviti bersama keluarga, ia juga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini karena apabila seisi keluarga berkumpul bersama-sama, ia menjadikan suasana yang lebih ceria, meriah, dan juga lebih seronok. Contohnya ketika membuat aktiviti keluarga di pantai. Apabila membuat aktiviti seperti ini, ia lebih menjalinkan hubungan yang lebih erat dan lebih mesra. Oleh itu, aktiviti bersama keluarga adalah suatu perkara yang baik untuk mengeratkan hubungan perapatan antara ibu bapa dan kanak-kanak. Malah, ia juga dapat menggalakkan mereka untuk berkongsi cerita ataupun pendapat dari diri sendiri untuk berkongsi kepada ahli keluarga mereka yang lain. Baiklah, antara masalah-masalah perapatan keluarga yang saya jumpai ialah kanak-kanak sering bermain gadget. Pada masa kini, mereka lebih banyak menghabiskan masa bersendirian bermain gadget seperti telepon pintar daripada menghabiskan masa bersama-sama dengan ibu bapa mereka. Ini disebabkan gadget mempunyai pelbagai hiburan yang boleh menarik perhatian kanak-kanak. Sebagai contoh, mereka bebas bermain permainan video game dan mereka juga boleh melihat pelbagai rancangan atau siaran melalui aplikasi YouTube yang sudah tersedia di dalam gadget. Apabila mereka bermain gadget setiap hari, ia akan menyebabkan kanak-kanak semakin hilang rasa minat untuk berkomunikasi dengan ibu bapa, dan sekaligus ia menyebabkan perapatan antara keluarga menjadi semakin renggang. Dan itu saja masalah saya, dan terima kasih. Antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah perapatan keluarga ialah tidak menggalakkan kanak-kanak untuk bermain gadget ketika usia mereka masih kecil. Ini disebabkan penggunaan gadget yang berlebihan secara berterusan akan mendorong mereka untuk menjadi lebih obses bermain gadget tanpa mengikut masa yang sesuai. Oleh itu, ibu bapa sebaiknya coba lebih banyak berkomunikasi dengan mereka tanpa mendedahkan mereka dengan gadget ketika usia mereka yang masih kecil, agar anak-anak menjadi lebih suka dan selesa untuk berkomunikasi dengan
keluarga serta dapat mengekalkan perapatan keluarga yang lebih baik. Dan itu saja. Dan sekarang cadangan dalam mengatasi masalah perapatan keluarga ialah mengubah cara berkomunikasi menjadi yang lebih baik. Ketika meluangkan masa bersama anak-anak, ibu bapa hendaklah mengubah cara berkomunikasi yang lebih baik dan berkesan bagi mengelakkan masalah berlakunya perapatan keluarga. Sebagai contoh, komunikasi ibu bapa yang sebelum ini terlalu tegas dan serius perlu diubah kepada komunikasi yang disertakan dengan gurau mesra dengan anak-anak. Tetapi ada juga masa yang tertentu ibu bapa perlu tegas dengan mereka, dan melalui cadangan ini ia dapat menjamin kanak-kanak untuk mengelakkan rasa segan dan malu ketika berkomunikasi ataupun bersama-sama dengan ibu bapa. Dan yang paling penting, ia dapat meningkatkan hubungan yang lebih erat antara ibu bapa dan anak. Selain itu, antara sebab perapatan kanak-kanak dengan ibu bapa menjadi renggang adalah ibu bapa sibuk bekerja menyebabkan kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan kanak-kanak yang boleh memberi kesan negatif terhadap hubungan kanak-kanak dengan ibu bapa. Kurangnya terjadi komunikasi dengan kanak-kanak boleh menyebabkan masalah dengan keyakinan diri kanak-kanak semasa bercakap. Selain itu, ibu bapa juga tidak seharusnya meremehkan pentingnya komunikasi dengan kanak-kanak walaupun sibuk bekerja, karena akan menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan di dalam lubuk hati kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa perlulah menerangkan sebab mereka sibuk supaya kanak-kanak memahami keadaan keluarganya. Contohnya, ibu bapa akan menerangkan dengan menggunakan perkataan yang mudah untuk dipahami oleh kanak-kanak supaya mereka tidak keliru dan tertekan dengan perkataan ibu bapa. Hal ini terjadi karena ramai ibu bapa bekerja yang tidak tahu bahwa mereka sedang melukai hati anak sendiri, karena kanak-kanak juga memerlukan tempat untuk meluahkan perasaan dan pendapat. Di samping itu, ibu bapa haruslah meluangkan masa bersama kanak-kanak pada masa lapang. Seterusnya, cadangan untuk mengatasi masalah ibu bapa yang jarang berkomunikasi dengan kanak-kanak adalah ibu bapa haruslah sering berkomunikasi dan meluangkan masa bersama kanak-kanak. Walaupun ibu bapa sibuk bekerja, ibu bapa haruslah memberikan sedikit masanya untuk bersama kanak-kanak, karena ibu bapa memainkan peranan penting dengan mendampingi kanak-kanak dan meluangkan masa secukupnya pada masa lapang untuk mengenal serta memahami kanak-kanak. Hal ini, ibu bapa akan dapat memperbaiki dan mengeratkan hubungannya dengan kanak-kanak. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Supardi. Hari ini saya akan membentangkan tentang masalah perapatan di antara ibu bapa dan anak-anak. Masalah yang saya dapati daripada laporan ini adalah layanan ibu bapa yang tidak seimbang. Hal ini demikian jika ibu bapa yang selalu menilai akan kekurangan anak-anak mereka seperti kurangnya aktif dalam aktiviti sukan dan pelajaran. Selain itu, terdapat juga anak-anak yang bersikap berlebihan seperti terlalu agresif dan nakal berbanding adik-beradik yang lain. Oleh itu, anak-anak yang mempunyai sifat tersebut diberi layanan yang kurang baik berbanding adik-beradik yang lain. Seterusnya, kaedah bagi perapatan ibu bapa dan anak-anak. Ibu bapa perlu memberikan layanan yang sama rata kepada anak-anak. Antara layanan yang perlu diberikan secara sama rata termasuklah dari segi pelajaran, keuangan dan sebagainya. Kerana daripada layanan ibu bapa lah menjadikan anak-anak itu berjaya di dalam pelbagai bidang dan masa depan mereka. Di samping itu juga, cadangan bagi merapatkan hubungan di antara ibu bapa dan anak-anak. Ibu bapa perlu melibatkan diri dalam bengkel interaktif
Bengkel ini merupakan satu peruntukan di dalam Akta Kanak-Kanak 2001 yang mewajibkan kehadiran ibu bapa atau penjaga dan anak mereka untuk menjalani program intervensi yang ditetapkan. Intervensi ini bertujuan untuk memperbaiki kefungsian keluarga. Melalui intervensi tersebut, keluarga akan mempelajari kaedah, mengenal pasti permasalahan, menyelesaikan masalah serta menggunakan pendidikan dan pengetahuan terbaik bagi menguruskan sistem kekeluargaan mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sefardi. Nama saya Nur Sakila binti Along. Saya ingin membentang masalah perapatan renggang di antara ibu bapa dengan kanak-kanak. Antara penyebab hubungan perapatan renggang adalah disebabkan ibu bapa yang bersikap otoritarian. Setiap ibu bapa mempunyai perbezaan cara mendidik dengan anak-anak mereka. Setiap didikan ibu bapa dengan anak-anak mempunyai perbezaan cara mendidik kepada kanak-kanak. Akan tetapi, sesetengah hubungan perapatan renggang disebabkan ibu bapa yang bersikap otoritarian, di mana ibu bapa tidak pernah mahu menerima pendapat kanak-kanak sehingga kanak-kanak berasa sedih, marah, dan takut kepada ibu bapa mereka. Contohnya, apabila kanak-kanak bermain bersama ibu bapa tetapi ibu bapa suka membuat alasan kerana lebih pentingkan masa mereka berbanding meluangkan masa dengan anak-anak. Kanak-kanak tersebut akan berasa diabaikan dan menyebabkan hubungan perapatan menjadi renggang serta pemikiran kanak-kanak menjadi negatif. Kerana ibu bapa tidak pernah memahami perasaan kanak-kanak tersebut, maka kanak-kanak tersebut menjadi seorang yang pendiam. Untuk mengatasi masalah ibu bapa yang bersikap otoritarian adalah ibu bapa mestilah mengubah cara didikan mereka kepada kanak-kanak seperti otoritatif. Apabila ibu bapa mengubah cara mendidik atau berinteraksi kepada kanak-kanak, maka hubungan perapatan akan erat kerana ibu bapa dan kanak-kanak saling memahami antara satu sama lain. Contohnya, apabila ibu bapa sentiasa sokong anak-anak mereka, maka kanak-kanak tersebut akan berasa yakin pada diri mereka. Tambahan pula, melalui interaksi, ibu bapa dapat membimbing anak-anak mereka kerana dapat memahami setiap luahan anak-anak dan dapat mengeratkan perapatan antara satu sama lain. Untuk mengeratkan lagi hubungan perapatan ibu bapa dengan kanak-kanak, ibu bapa boleh membuat percutian bersama anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak berasa tekanan dalam pembelajaran, sikap ibu bapa mereka, dan juga dapat mengubah pemikiran ke arah yang positif. Melalui percutian, ibu bapa dapat mengeratkan semula hubungan kasih sayang mereka kepada anak-kanak, dan mereka dapat mengubah cara didikan mereka kepada kanak-kanak. Justru, kanak-kanak akan berasa gembira dan mereka berasa selesa dan tidak tersakiti kerana ibu bapa mereka memahami kehendak dan kemahuan mereka. Anak-anak adalah sebuah permata yang berharga yang diberikan oleh Tuhan. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita harus menjaga anak-anak dengan penuh kasih sayang tanpa menyakiti mereka dan bersikap kekerasan. Sekian dan terima kasih. Secara keseluruhannya, perapatan adalah sangat penting untuk membentuk sasiah kanak-kanak yang tinggi. Perkara ini penting untuk mewujudkan seseorang insan yang positif, berkeyakinan, menghormati, dan sebagainya. Bermula daripada didikan keluarga yang baik, ia dapat membantu perapatan anak-anak dengan baik. Selain itu, kita mengetahui bahwa perapatan merupakan satu bentuk kasih sayang yang berpanjangan dan kekal sehingga akhir hayat manusia, di mana ia berfungsi untuk memberi selamat, seronok, dan keselesaan dalam suatu perhubungan dengan individu lain. Bak kata pepatah,
Kue yang sedap selalunya berasal daripada resepi yang baik dan acuan yang sempurna. Pepatah ini diibaratkan ibu bapa yang mempunyai perhubungan dengan kanak-kanak yang baik untuk membentuk sikap kanak-kanak yang positif dari segi tingkah laku mereka, emosi, dan sebagainya. Ini sahaja untuk pembentangan tentang masalah perapatan ibu bapa dan kanak-kanak. Sekian dan terima kasih.